Okey, itu antara perkongsian. Jadi kita kadang-kadang kita tak perasan ataupun terlepas pandang sebab kita guna perkakasan ini setiap hari. Betul. Dan kita dah macam jadi terbiasa lah. Ya, betul. Dan buka tutup dan kadang-kadang nak jadi hero pun ada. Ya. Kan bila di rumah tu ada sikit masalah je, kita lah yang pertama pergi tanpa menghiraukan akibatnya. Ya. Okey, jadi kita bersama dengan seorang pakar elektrik yang jauh datang dari Port Dickson, Encik Muhammad Azrizal Aziman ingin berbicarakan dan mungkin memberi sedikit pelajaran lah kepada kita. Betul. Kan berkaitan dengan apa yang dibawakan ini. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Azizal ni banyak buat video di YouTube di media sosial. Sebenarnya saya ada perniagaan lain. Okey. Elektrik ni sebagai hobi saja. Oh, hobi. Tapi hobi yang ada duit lah. Baik. Hobi berduit lah. Jadinya kita buat video tu kita nak share. Supaya ramai lagi rakyat Malaysia sedar tentang bahaya elektrik. Elektrik macam api, kecil jadi kawan, besar menjadi lawan. Jadi kita nak bagi kesedaran, itu sebab video-video saya itulah. Dan alhamdulillah ramai netizen dah mula faham dan mula minat. Sebab view saya pun semakin hari semakin tinggi view. Jadi itu saya dari situ kita boleh nampak yang netizen ni ambil berat sebenarnya. Betul. Ya, apatah lagi dengan kes-kes kemalangan dan juga kematian membabitkan rejatan elektrik ni kan. Okey, hari ini kita himpunkan segala benda yang kita ada lihat di rumah dalam satu panel ini. Ya, ini di tempat lain, ini di luar rumah, ini di dalam rumah dan sebagainya. Apa yang Azrizal nak kongsikan ini? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dekat sini, saya buat ni pukul 2 pagi tadi. Wah, baru buat ni. Betul. Khusus untuk pembelajaran kita pagi. Betul. Okey, silakan. Sebelum saya perkenalkan diri, saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya Director MBA Global Sinar Berhad atau Mahbub Engineering lah. Okey, ataupun dia lebih dikenali dengan Pakar Elektrik Malaysia. Baik. Okey, yang inilah yang kita guna dekat rumah. Cuma kita dah kecilkan jadi dekat papan. Okey. Biasanya kes litar pintas terjadi ada dua sebab. Sebab pertama, kerosakan pada cut out. Cut off ya? Okey, ini nama dia cut out. Cut out. Ramai orang kata cut off. Sebenarnya dia cut out. Cut out. Okey. Fungsinya? Fungsi dia untuk sekiranya berlaku, ini DB, breaker. Ada orang panggil DB, ada orang panggil breaker, ada orang panggil peti agihan. Benda yang samalah. Bila berlaku kerosakan dalam sistem pendamaian rumah kita, breaker pada DB akan trip dulu. Fungsi DB untuk trip. Tetapi banyak masalah, banyak kes DB rosak. Bila DB rosak, dia jam. Semua jam. Okey, boleh saya onkan dulu tak? Okey. Jauh sikit. Tak ada apa pun. Tak ada. Okey, pertama kita onkan DB dulu Ini lampu lah. Ni water heater. Ni saya anggapkan sebagai water heater. Okey, ni lampu, ni water heater. Ni pemanas ini pemanas air lah, contoh. Oh, ni okey, baik. Contoh. Okey. Boleh duduk kan? Boleh. Apabila berlaku kerosakan pada breaker akan jam. Ya. Apabila berlaku litar pintas, DB akan trip. Okey. Oh, itu sebab dia jatuh tu. Okey. Setiap breaker ni mempunyai fungsi yang berlainan, yang tak sama. Okey. Ini nama dia MCB, Miniature Circuit Breaker. Miniature Circuit Breaker. Okey, kalau tuan-tuan boleh lihat dekat sini, Miniature Circuit Breaker atau MCB ada saiz yang berlainan. 32, 20, 16, 6. Ada banyak lagi saiz yang berbeza. Dan untuk bahagian yang berbeza Okey. Kebanyakan kesilapan berlaku dekat sini. Untuk lampu dan kipas atau litar cahaya perlu menggunakan saiz C6 atau C10. Okey. Tetapi ramai netizen, tak salah netizen, kita salahkan electrician atau kontraktor yang buat pendawaian. Mereka kurang arif tentang saiz MCB dan mereka letak paling besar 32. Boleh zoom dekat sinilah 32 sebab untuk newbie ataupun electrician yang baru belajar, mereka beranggapan lebih besar lebih bagus. Sebenarnya tidak. Tak, bukan macam tu, tak bagus. Jadi electrician ni pula dah menceritakan kepada customer dan netizen pula dah cerita, dah menyampai dan semuanya fikir yang lebih besar lebih bagus. Okey, Azizal, perbit kata kita ada 4 minit je kalau boleh kita. Okey. Jadinya bila berlaku kerosakan dekat sini, dia jam. Bila dia jam, dia tak boleh nak trip. Jam maksudnya kalau ada litar pintas dia masih lagi menyala. Dia masih menyala, dia tak boleh nak trip. Bila tak boleh nak trip, tak tendang lah. Bila tak boleh tendang, cut out adalah pertahanan terakhir untuk rumah kita. Okey. Kebanyakan kes cut out diubah suai.
Untuk? Kad talk diubah sesuai untuk pertamanya tak ada tanggungjawab lah. Sepatutnya bila dah putus kena call TNB untuk datang baik pulih. Okey. Tapi ada orang tak nak call TNB sebab lambat kan. Biasa TNB datang 2 jam. Okey. Kadang-kadang lebih. Dia bertindak buat sendirilah. Buat sendiri. lah. Jadi buat sendiri. Dia letaknya wire. Dia cabutnya benda ni. Dia letaknya wire seperti dalam ni. Boleh video. Dia macam bypass lah. kat Bypass. tu. Saya dah siapkan wire kat sini. Okey. Bila ada wire, letak wire punya tebal, macam mana dia nak putus. Okey, bila dia tak putus, siapa yang terpegang alatan elektrik yang bocor, pasti akan kena rejata elektrik. Okey, satu. Okey. Baik. Dua sebab. Pertama, kerosakan breaker. Kedua, Dah diubah sesuai. diubah suai. Okey. Kebiasaannya Azizal, kalau kita nak buka, saya tak nak pegang lah. Okey. Kan kalau dah trip tu ada satu yang terjatuh kan. Okey. Salah satu susu akan terjatuh. Apa yang kita perlu lakukan? Okey. Adakah kita kena naikkan balik? Pertama, kalau terjatuh. Contoh di sini terjatuh lah. Jatuh. Okey, water heater jatuh. Dah tak jadi water heater tu. Okey, jangan onkan terus. Okey. Offkan semua dulu. Okey. Turunkan semua. Banyak tendang semua dulu lah. Tendangkan semua dulu. Jadi kita on satu-satu. Baik. Satu-satu, baru kita onkan dia. Okey. Kalau on, dia still jatuh, cukup 2 kali. Jangan usik apa-apa, telefon orang kompeten atau bertauliah untuk datang bantu kita. Okey. Faham. Baik. Azizal, kita nampak Azizal memakai glove lah. Okey. Adakah ketika mengendalikan ni kena pakai pemakaian yang Sebaiknya pakai glove. Okey. Okey, tapi kalau tak pakai glove tak ada masalah sebab dia bertutup. Okey. tertutup Dan lah. ini pun ada cover dia lah. Tapi jika ada pilihan pakailah glove sebab kita takut dia sparking. Okey, ini kira yang lebih besar lah. Okey, komponen-komponen kecil macam kadang-kadang kita tak tahu. Saya paling risau sekali yang kepada plug ni. Dia longgar di dalam ni tapi kita tak nampak kan. Betul. Okey. Kalau longgar biasa dia tak menyala je lah. Tapi kadang-kadang dia menyala. Dia Kita tunggu menyala. sikit dia macam Kadang-kadang kita contact adjust macam tu je. Kita pun rasa macam kita pandai. Jadi betul. kita Okey. pun Tonton menyala dia balik. menyala. Okey, jadi biasanya kalau ada masalah jangan bermandai-mandai lah. Walaupun masalah kecil tapi efek dia besar. Kena call yang kompeten atau tauliah untuk datang. Okey. Dan saya tunjukkan alat-alat yang sikit masa untuk tunjukkan alat yang perlu ada setiap rumah? netizen di rumah. Okey, baik. Okey, silakan. Mari kita tunjuk. Okey, boleh beli di Kita Shopee. boleh Boleh bangun. Yang pertama, Okey. yang pertama test pen perlu ada, tapi ini zaman dululah, sekarang tak payah pakai test pen. Tak payah pakai test pen. Kita pakai volt tester. Volt tester? Socket tester. Okey. Okey, yang ini tak cukup masa kan? Okey. Okey, mari tuan-tuan kita Di depan. depan Kita pula. balik. Pertama, Baru nak jaga. boleh beli di Shopee lah. Shopee, Lazada boleh ada jual. Okey. Pastikan dia punya sensitif adalah below 150 mA. Jangan beli lebih, jangan beli 300. Fungsinya apa fungsinya? Fungsi dia, okey, kita nak tahu water heater ni wiring ni okey tak okey? Okey. Selamat tak selamat? Okey. Pertama kita cabut. Sebelum kita guna water heater atau apa-apa alat elektrik gunakan plug, Kita uji dulu uji. tempatnya ni. Okey, kalau boleh zoom kat sini, 3 lampu menyala. Okey. Bermaksud correct. Dia berada dalam keadaan yang baik lah. Correct. Jadi bila kita tekan, dia mesti tendang. Oh. Wah, Tendang. bagusnya benda ni. Okey. Bermaksud penawar kita selamat dan jangan khawatir. Apa Boleh namanya guna. tadi? Ini ELCB and socket tester. So, okey. Satu, saya tunjukkan contoh failure. Ya. Contoh failure. Okey. Kita onkan balik. Adalah menyala. Contohnya ada masalah pendawaian dekat rumah kita. Okey, masalah pendawaian tu letaklah wire bumi ni putus. Wire bumi ni sangat penting tuan-tuan. Wire bumi bukan untuk selamatkan barang elektrik. Tak. Wire bumi lah yang banyak kerosakan alat elektrik berpunca dari wire bumi. Okey. Wire bumi perlu ada sebab apa? Untuk keselamatan kita. Okey. Sekarang 3 lampu menyala, letaklah saya potong wire bumi. Okey. Putus. Nampak? Wire Jadi bumi dua? jadi 2. Okey. Oh. Saya tekan. Adakah dia tendang? Tidak. Dia tak tendang. Dia tak tendang. Jadi tak maksudnya selamat. Tak Jangan selamat guna. digunakan yang bahagian inilah. Betul. Okey, baik. Rasanya kita panggil Azizal lagi lah. Lagi sekali. Benda Sesi kita boleh belajar tu. Ya. Dan ini Okey. dulu kita pakai test pen kan? Ya. Sekarang tak perlu lagi. Kita guna voltage detector.
Untuk lampu ni kita boleh test. Tak bunyi. Tak bunyi kan? maksudnya okey. Maksud selamat. Okey. Oh, okey. Andai kata ada litar pintas pada bodi, Okey. kebanyakan berlaku litar pintas pada lampu bukanlah mangsa meninggal disebabkan kena renjatan. Okey. Kebanyakan lampu dekat atas bumbung, mangsa panjat bumbung untuk baiki lampu. Switch tidak off. Dan tak guna voltage detector. Okey. Bila ada litar pintas, bodi lampu ada api atau voltan atau kebocoran. Bila nak repair lampu, mesti pegang bodi. Ya. Bila pegang bodi, apa jadi? Terperanjat. Terperanjat, jatuh tangga, kepala, tengkuk patah, meninggal. Disebabkan Okey. Facebook. Okey, kita banyak sebenarnya nak tanya, tapi masa sangat-sangat terhad. Cik Azizal Aziman, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Okey, terima kasih. Mungkin boleh kita usahakan untuk panggil lagi. Video apa Okey. nama Channel ringkas ya. channel YouTube saya MAH Bio Engineering Global Sdn Bhd. Okey. Facebook pun sama. Okey, baik. Terima kasih banyak Azizal Terima ya. kasih. Okey.